Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berhormat kepada kemenang dan tunepe kita di sini, dan selamat berhormatnya kepada pucuai ataupun daripada nayuk di kawasan ini dan daripada pegawai-pegawai kerajaan semua. Dan salam berhormatnya kepada Imam Khatib Bilal dan daripada Kepala 12. Hormatnya kepada ketua pemuda yang ada di kampung padanya ataupun kadanya di BD ini. Yang saya tak lupainya ucap ribuan terima kasih kepada ibu dan bapa dan ayah dan ibu dan saudara dan saudari yang menunggu ini sebagai satu ceramahan ataupun dikatakan majlis mengingati ataupun dikatakan majlis agama ataupun majlis tazkirah, majlis ingat mengingati di antara kita satu sama lain. Jadi alhamdulillah, kali lagi amo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada amo ni boleh mari di kampung BD ataupun di Padanyo ini melalui sebab salah satu daripada saudara kita ataupun daripada orang di sini juga ialah daripada satu daripada pemuda kita juga yang tuju kepada amanya 2-3 hari lepas ataupun seminggu yang telah lalu, yang ada kecek kita daripada amin kita anak saudara mesti jadi alhamdulillah. Jadi orang di sini menujunya kepada saya, boleh saya mari di sini. Jadi alhamdulillah, saya terima kasih semua kepada ibu-ibu dan ayah dan saudara-saudari yang ada di sini sudi menjemputkan saya mari pada kampung Padanyo pada malam ini. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah wa syukrulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat dan rahmat kepada kita pada malam ini. Allah Ta'ala tak ada bagikan hujan, Allah Ta'ala bagikan nikmat sehat, Allah Ta'ala bagikan nikmat nikmat afiah kepada kita pada malam ini. Maka saya ucapkan ribuan terima kasih kepada orang-orang di Padanyo ini, sama ada daripada ketua pemuda, sama ada daripada Tok Meni dan Tok Nepe, sama ada daripada Tok Imi, Tok Khatib, Tok Bila, dan daripada pecuai, daripada semua pegawai-pegawai yang ada di dalam kampung ini, sama ada pegawai agama, pegawai kerajaan. Maka saya ucapkan ribuan terima kasih. Jadi alhamdulillah, ibu-ibu dan bapa, tajuk yang diberi pada amal pada malam ini yang maksudnya daripada perpecahan, lagi pula salah satu daripadanya masalahnya gapo dia panggil siasat ataupun daripada benda sihir. Ni tajuk yang diberi pada amal. Tajuk ada mau beri pada amal ni, perpecahan itu apakah hujung jatuh dia, apakah bersatu saat itu hujung jatuh dia. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang cuba kita padu kepada satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu ayat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Tuhan katanya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan hendak berpegang teguhlah oleh kamu, hai orang-orang yang beriman. Kamu berpegang teguh bihablillah, dengan talian Allah. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu ayat. Allah Taala berfirman di dalam satu ayat Quran ataupun satu ayat suci, di dalam satu ayat suratul Baqarah, wa'tasimu bihablillah, dan hendak berpegang teguhlah oleh kamu, hai orang-orang beriman, bihablillah, dengan talian Allah. Apa murad dengan talian Allah? yakni bidinillah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpegang teguh, suruh kita berpegang kemah, suruh kita berpegang kejap, yakni dengan talian Allah, yakni dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita pegang teguh dengan agama Allah, apabila kita pegang teguh dengan apa dia? Dengan agama Allah, dengan dinillah, dengan syariat Allah,
maka kita dapat berjaya dan kita tak akan nyeleweng dan kita tak akan jadi berkelai kabut di dalam keadaan hidup kita di dalam dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sambungnya, wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Jangan kamu Allah Taala dengarlah bagi orang yang ngaji kaedah Arab, bagi orang ngajikan faedah nahwu, ngajikan lughah Arab, dia reti di situ wala tafarraqu. Ibu bapa, Allah Taala larang kita jangan kamu berpecah belah, jangan kamu berpecah-pecah di dalam kampung kamu, di dalam rumah tangga kamu, di dalam rumah tempat dan rumah tangga kamu, di kalang di halaman kampung kamu, jangan. Jadi apabila cuba kita tengok ibu bapa di dalam rumah tangga kita, apabila kita bersatu, maka rumah tangga kita saling kemah, rumah tangga kita duduk pun bertenik, rumah tangga kita duduk saling tu orang panggil, jadi kemah, jadi tenik, jadi berbahagia, jadi syurga di dalam rumah tangga. Tapi apabila di dalam rumah tangga kita saat itu berpecah ataupun dalam rumah tangga kita saat itu berbalah bantah, rumah tangga kita tak sepahami, maka rumah tangga kita akan hancur dan rumah tangga kita akan jadi berkelai kabut, rumah tangga kita akan selerak selalu. Semacam itu juga ibu bapa yang dirahmati. Kita ingat masuk pun ni dah, ibu bapa semua. Aku masuk rapat kita dengawi molek. Nah, mau nak mari pun bukan dia seni. Orang sini nak boleh buat lagu ni pun bukan dia mudah ni. Anak kumpulkan orang-orang mari duduk jadi satu tempat. Dah. Jadi alhamdulillah kita tengok setahun dua tahun ni orang kita suka ke ceramah. Suka ke majlis-majlis agama. Dulu biasa lain. Zami masa mau budak-budak dia suka gunung tikar, kita tengok dia kulai. Kalau dia berubah dah. Zami sekarang ni orang berubah dah. Orang apabila timurkan sana, telefon, timurkan sosial. Nah, telefon ni orang kita berubah banyak. Orang banyak suka dengarkan penceramah-ceramah. Orang suka dengar pada syarah-syarah. Orang suka dengar ngajar-ngajar. Orang suka dengar mengaji. Ni ramai daripada golongan kita nak suka kepada perkara-perkara ini. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malam ni kita mari dah jangan birugi. Jadi kita dengar ni bukan kata masuk telinga kanan tumbik telinga kiri, masuk telinga tumbik telinga kanan, maka muhim kita dengar malam ni sepatas lidah kita boleh buat amal. Berarti molek, niat molek, nah, dan kita kosak molek. Karena Nabi kata innamal a'malu binniyat, sesungguh amalan itu bergantung ia dan bertambahlah ia, nah, masalah amalan itu dengan niat-niat kita. Jadi kalau kita niat baik, insya-Allah hujung jatuh kita akan boleh baik, hujung jatuh kita akan boleh molek, hujung jatuh kita akan dapat perkara-perkara yang terbaik. Ibu bapa niat baik-baik, insya-Allah dah. Jadi malam ni kita mari tujuan kitanya, kita nak dengar apa yang dikupaskan oleh saya ataupun oleh daripada hak yang dia mahuikan tajuk ini. Jadi masalahnya cuba kita tengok pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ada sebut 3 perkara daripada dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampun. Berapa dengan molek Jadi tajuk ni tajuk dia mau beri pelat sikit, tajuk masalah apakah hujung jatuh bagi perpecahan, dan pula masalah orang main sihir dan main siasat. Apa hujung jatuh dia? Baik ke tak baik? Hancur ke tak hancur? Runtuh ke tak runtuh? Ini kita tengok hujung jatuh bagi perpecahan itu. Adakah kelebihan? Adakah masalah berpecah itu? Adakah kehancuran dan berkelang kabut bagi satu kumpulan, satu kaum? Jadi Allah Ta'ala mau baca ayat sani, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dan hendak berpegang teguh kamu dengan talian Allah, dengan agama Allah. Karena Nabi katanya taraktu fikum isnatain, aku tinggalkan pada kamu ialah 2 perkara. Nabi kata aku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Yang pertama apa? Alkitab, yakni kena pada Alkitab, yakni kena pada Al-Quranul Karim. Yang kedua Nabi tinggal pada kita Al-Hadis, hadis. Jadi nak ayat kata apabila kita umat di akhir zaman, memang kita berpegang teguh dengan Al-Quran, memang teguh kita berpegang dengan Al-Hadis, insya-Allah marilah apa penyakit, marilah apa ujian, marilah apa sudian,
insya-Allah bagi umat ini ia tak akan nyeleweng daripada Allah dan ia tak akan nyeleweng daripada syariat Allah. Ibu bapa, di hari ini kita baca dak Quran. Puasa baru ni kita baca khotim dak Quran ni. Khotim dak Quran sekali kurang-kurang setahun. Dalam setahun sekali le puasa dak khotim dak. Kalau kita tak khotim Quran ke belahlah kita ni. Baca golan kita baca boleh tapi nak baca Quran tak boleh. Surat khabar kita boleh baca tapi Quran kita nak baca tak boleh. Telefon kita boleh main je tapi Quran nak baca setengah je tak boleh. Nak baca seminit tak boleh, 10 minit tak boleh, sepipi tak boleh, setengah pipi tak. Allah beratlah kita, belahlah kita, rugilah kita, sia-sialah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cuba soal diri masing-masing. Sebab apa dalam satu kampung banyak perpecahan? Sebab apa di dalam rumah tangga ada perpecahan? Sebab apa dalam satu masyarakat ada perpecahan? Dengan sebab masyarakat itu tidak ada negara, tak ada agama, dan masyarakat itu tidak ada masalah syariah, dan masyarakat itu tidak ada masalah pengajaran agama dan pula ajaran agama. Sebab Allah Ta'ala firman pada satu ayat yang lain katanya, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Tapi kita bukan klik sini kebanyakan kita. Apabila timbul perpecahan di dalam satu kampung, apabila perpecahan di dalam satu tempat, apabila perpecahan di dalam satu qaryah, semua kita bukan kembali kepada Allah, semua kita tak kembali kepada Al-Quran, semua kita tak kembali pada Al-Hadis. Bahkan Nabi kata, taraktu fikum ithnatain, kitabillah wa sunnatihi. Yani aku tinggalkan pada kamu ialah dua perkara, ialah kitabillah, ialah kena pada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila kita timbul perpecahan di dalam satu masjid, apabila kita perpecahan di satu kampung, apabila kita perpecahan di dalam satu qaryah, tapi kita tidak rujuk klik kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan kita tak rujuk klik kepada Al-Hadis, inilah sebab-sebab dan punca kita berkelai kabut dan kau jadi pecah, kau jadi hancur, kau jadi pecah, kau jadi berkelai kabut, kau jadi pecah, kau jadi bala yang amat-amat besar. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perkara dosa yang Allah Ta'ala tak ampun. Dengan mulai ibu apa? 3 perkara ni dosa Allah Ta'ala tak ampun. Dengar baik-baik. Patu mik 3 perkara ni tak apalah malam ni, tak usah banyak, tak apa. Boleh 3 perkara ni. Dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampun kepada hamba ini. Kita ada wayak dasar ni masalah tajuk kita, tajuk kuam takyat. Lagi pula benda-benda syiasat. Di hari ni banyak syiasat, banyak sangat dah. Allahu Akbar. Masya Allah, umat di akhir zaman timbul klik semula masalah sihir. Dah, masalah sihir ni banyak sangat. Allahu Akbar. Dah, banyak ni doktor masuk pamba beratus-ratus sai ni bapa bila nak buka bapa ni, bila bapa nak buka perubak ni. Dok telefon kombo ni berpuluh-puluh sai bapa siapa beratus-ratus sai dah telefon masuk kamu. Amo tak ada buka motor bocik, amo tak ada buat lagi, pondok tak ada buka lagi kerana lepas pada raya kita tak ada buat lagi. Nah, jadi banyak dari tadi itu, daripada tabah telefon masuk, daripada golok telefon masuk, daripada nung telefon masuk dah. Dok tanya hani sebab buku saya sah. Orang sini tu kecek bak saya sah sikit banyak. Insya-Allah saya akan sama masalah saya sah. Nah, abang fikir kecek jadi pelik sikit. Jadi benda-benda ni banyak orang tak kecek mana, tapi amo nak kecek lah. Dia mau suruh kecek. Kemudian buku ni lah, buku syiasat, buku sihir deki kanak puiti ni banyak timbul dan banyak berlaku di rumah-rumah kita di seluruh tempat-tempat 3 wilayah Taning, Jala, Nara ini banyaknya timbulkan masalah sihir-sihir deki kanak di antara kita satu sama lain. Kemudian hujung jatuh bagi 2 perkara ni, takyat kuam takyat. Lagi pula syiasat ni hujung jatuh dia adakah baik, adakah jahat. Maka mana jawab dengan secara sepatah lalunya, bodoh dan jahat dan hancurlah bagi orang yang duduk di dalam 2 kelakuan ini. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi royak 3 perkara dosa yang Allah Taala tak ampun. Pertama, dosa gapo ibu bapa atau tak ampunnya ialah dosa bagi siapa dia, yakni dosa orang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dosa yang Allah Ta'ala tak ampun, yakni dosa orang syirik dengan Allah. Kemudian sebut kata syirik, ia terbit dua bahagi. Syirku billah, syirik dengan Allah terbitnya kismani, dua bahagi. Yang pertama syirkun jaliyun, yang kedua syirkun khafiyun. Dosa ini banyak kalangan umat ini terjadi. Banyak kalangan umat akhir zaman syirik dengan Allah. Kadang-kadang harap duit lebih pada Allah, kadang-kadang harap kepada barang yang dia tupu lebih pada Allah, kadang-kadang dia harap kepada benda yang ada di tubuh dia lebih pada Allah. Ini syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syirik dengan Allah, asyirku billah, yakdawa kismani tubik dua. Makna syirik dengan Allah dalam keadaan kita ibadat dan kita sembah pada Allah, kita ada sekutui dengan benda yang lain. Yang pertama syirik yang jali, syirik yang nyata-nyata, yang terang. Mana syirik jali? Yakni seorang itu dia sembah berhala masalah. Supaya orang kafir dia sembah berhala, dia sembahkan tokong, dia sembahkan patung, ataupun seorang itu sembahkan pokok kayu, ataupun seorang itu ya'budul asnam, dia sembahkan berhala-berhala, ataupun seorang itu ya'budul syajarah, dia beribadat kepada pokok kayu, ataupun ya'budul syamsa, dia beribadat kepada matahari. Semua ini dikatakan orang ini syirik dengan Allah, dan ini dia akan jatuh agama, dia akan terucuk agama daripada dia kalau dia buat perbuatan macam ini. Satu syirik jali orang macam orang kafir sembah berhala, ataupun seorang sembah matahari, ataupun seorang sembahkan masalah bintang, ataupun seorang sembahkan pokok kayu. Ni syirik jali. Dan yang kedua syirik khafi. Apa syirik khafi? Syirik yang halus sangat. Syirik halus mana? Seperti kita semaya Allahu Akbar. Kita semaya Allahu Akbar, baca kita mula-mula tak ada lah mana, baca tak ada manfaat molek mana, baca tanpa tak ada halusi mana. Tapi ada apabila orang mari di belakang kita sini, Allah kita baca dengan halus, baca dengan cumak, nawi orang kata kita semaya tu comel, nawi kata kita semaya tu khusyuk. Ini orang panggil makna syirkun billah, syirik dengan Allah. Mana ibadat kerana Allah Ta'ala kata, ibadat kerana nak demo kata kita wa amat ibadat comel ni, ya ni baca ayat comel ni, baca ayat ni molek ni, baca ayat dia ni Allah cumaknya. Makna kata dalam ibadat kita tu ada kerana Allah gatik dan ada kerana manusia gatik. Ini nama syirkun khafiyun, syirik yang sembunyi. Wa amma ibadat kerana Allah gatik, wa amma ibadat kerana orang lain gatik. Satu. Karena tu Luqmanul Hakim katanya, kerana dia kata dalam hak Tuhan cerita tentang Luqmanul Hakim kata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ni Luqmanul Hakim yang Quran ceritanya. Ceritanya nah Luqmanul Hakim kata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim kata, ya bunayya, hei anak aku, hei anak aku, la tusyrik billah, jangan syiriklah kamu dan engkau itu dengan Allah. Dalam ibadat engkau jangan buat kerana lain, dalam ibadat engkau jangan buat kerana tu kerana ni selain pada Allah. Jangan. Inna syirka, sesungguh syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la zulmun azim, sangat-sangat zalimnya seorang itu, zalim yang amat-amat besar. Ibu bapa yang dirahmati, cuba kita fikir diri kita buat amal kerana siapa dia hari ni. Kamu dia kecek tak payah dengan lidah kita ni, tapi dia buat amal ni duk campur dengan gapo gatik. Campur buat amal nak orang puji gatik ke, buat amal nak orang tengok gatik ke, buat amal nak orang kata kita rajin sedekah ke, atau kalau sedekah ke aku rajin sedekah, aku ni borah. Dia lagu mana? Syirik lagu mana? Kalau sedekah nak tunjuk orang tengok, kalau semaya nak orang tengok kata kita rajin duk sarpai semua. Kalau baca Quran katanya belah tak suara kita sedap baca. Ni jelah belakang ni orang panggil syirkun khafiyun, syirik yang sembunyi di dalamnya, buat amal kerana Allah dan buat amal kerana orang langgatik. Dosa ni Tuhan tak ampun nah ibu bapa nah. Dosa ni saudara-saudari, hadirin hadirat, dosa ni Tuhan tak ampun. Amo nak buat misal contoh so. Misal kita buat contoh kata lagu mana, contohnya kita ni duk kerja Malaysia.
Misalnya kita duk kerja Malaysia, duk kerja Kuala Lumpur ataupun duk kerja kawasan Johor Bahru. Kerja Kuala Lumpur ataupun kerja di Johor Bahru, kerjalah kita setiap bulan kita hantar duit mari ke bini kita ada di petani ataupun ada di jalan. Bini kita ada petani, kita hantar duit setiap bulan. Tapi siapa dia wari duit di tangan bini kita? Siapa dia wari duit di tangan bini kita? Ialah kena pada price seni duk hantar pada bini kita. Ataupun lainnya orang panggil kau dia ada hantar mari tu orang panggil daripada keri. Pengkerja keri tu duk hantar bini kita. Jadi lama bini kita tu duk nampak price seni tu lah duk duit dia. Lama-lama bini kita duk nampak orang kerja keri itulah duk bagi duit dia. Hakikatnya duit semua mari pada kita di Johor kita duk kerja Johor kerja suku sembai ke dalam yang nak hantar ke anak ke bini. Tapi sebab kita kena hantar melalui tai seni ataupun kita kena hantar melalui keri, tapi bini kita yang gila dengan price seni, gila dengan keri. Lepas tu kita di Johor kalau tahu bini kita duk gila dengan orang, kita berasalah mana? Kita berasa macam mana ibu bapa? Macam tu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bagi rezeki kita, ya bagi nyawa kita, ya bagi nikmat kita. Sejak muda sampai tua tak biasa minta ke sewa. Umur kita tak biasa minta ke sewa. Makan kita tak biasa bayar ke sewa, tak ada kena bayar ke makan, tak ada kena bayar ke nyawa. Tapi apabila kita ibadat tu ibadat kerana orang lain. Semaya nak orang tengok, semaya nak orang kata kita rajin, semaya nak orang kata kita baca tu sedar, ataupun kita sedekah tu Nabi dia kata kita ni borah. Lepas tu Tuhan tak berasalah mana, tak berasa kecil hatilah mana. Macam saat ni lah kita tok lelaki duk kerja Johor, kita tok lelaki duk kerja Malaysia, hantar duit ke bini setiap bulan. Tapi duk mai bini kita gila dengan price ni, bini kita gila dengan keri. Kita wasalah mana? Allah Subhanahu Wa Taala pun macam tu. Dak wi nikmat kita, wi hidup kita, wi nyawa kita, wi umur kita, wi rezeki kita. Tiba-tiba kita wa amal ibadat sembah kerana yang lain daripada Allah. Inilah sebab tu dia panggil inna syirka la zulmun azim. Sesungguh syirik ini sangat-sangat dikata zalim yang amat-amat besar sangat. Pertama ibu bapa, boh dalam kilah. Hak tina boh dalam kano. Wa amal jangan kerana orang lain dah, wa amal jangan kerana orang lain. Wa amal kerana Allah. Sebab kita kena jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang kita akan ditanya dan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat satu persatu. Munda wak gapo mu ku temeng. Aku wak umur ke mustaham wak gapo. 10 tahun mu wak gapo. 20 tahun wak gapo. Adakah mu baca Quran? Adakah mu ibadat ke aku? Adakah mu semayakan aku? Ada mu selawat di atas Nabi? Tuhan akan tanya satu persatu ibu bapa. Ibu bapa yang dirahmati Allah kena ingat umur yang ada ini. Sebab tu ibu bapa umur ada ni jangan buat kena. Jangan dah apa Allahu Akbar. Jangan sia-sia. Satu ulama deh nawaya. Dia tak biasa tidur 30 tahun, 40 tahun. Dia duk kodan nyanda ini ibu bapa. Nyanda di khisi kodan seling 10 minit, 20 minit, 15 minit. Dia tak biasa apa, tak biasa menetai di atas tikar, di atas lemek 30 tahun. Orang tanya dia, ya Syekh, kenapa boleh mu tak tidur ya Syekh? Kenapa boleh mu tak letak dana belakangmu di atas latah? Kenapa mu tak letak belakangmu saat itu di atas bata? Kerana mu tak letak dana belakangmu di atas lemek. Dia kata, hei ya fulan, aku nak letak lagu mana belakangku di atas bata, di atas tikar. Jadi umur yang Allah Ta'ala bagi ke aku ni sangat-sangat bernilai, sangat-sangat qimah, yang ada nilainya. Aku tak sewi ugi walau umur ku seminit ni kerana lain daripada Allah, kerana selain pada Allah Al-Aghyar aku tak sewi. Aku nak habiskan umur aku ni kerana Allah. Umurku yang ada ni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapa pakak-pakak fikir, ambo apa fikir, ibu bapa apa fikir. Pasti sebab itulah kita hidup ni, umur kita kena faedah, duit kita faedah, anak kita kena soleh, anak kita kena baik ibu bapa. Kalau kita tak baik ni, kita nak pergi gapo kepada Allah Taala, nak pergi gapo ke Tuhan, nak jumpa dengan Tuhan lagu mana ibu bapa. Pada dalam kubur tu pun cakap-cakap dan berembah dengan muka dan nakik.
Dalam kubur bukan pada mahsyar lagi. Dalam kubur tu cakap-cakap dah marabbuka tu berembah bobak-bobak dah. Lepas tu apa kita nak temu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa yang pertama yang Allah taala tak ampun ialah dosa syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kedua yang Allah taala tak ampun, dosa gapo ibu bapa? Yakni dosa gapo dia? Yakni dosa orang bunuh diri. Dosa orang bunuh diri ni ibu bapa, dia tak cukup makan. Misalnya dia anak ramai, dia kamar dia kerja mari tak cukup duit nak sara bini, ataupun dia nak makan tak cukup, fikir mari wasa tak luk, tak temu, tak belum tak temu, tak pecah masalah, duduk mari dia bunuh diri sendiri, qatlun nafsi, bunuhkan diri sendiri. Khatu atai, orang panggil khatu atai ataupun bunuh diri. Ini salah satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala tak ampunkan dosa kita. Orang ni kena duduk dalam neraka ibu bapa. Allahu Akbar. Dalam neraka tak ada kena kecek lah. Allahu Akbar. Panas, sangat panas ibu bapa. Dalam neraka ni kata setengah guna. Mulut kita, muka kita yang akan saling dalam masa seminit, dalam masa satu saat ni 70 kali saling. Luruh daging muka, luruh hidung kita, luruh 70 kali dah. 70 kali dalam masa satu saat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dosa yang Allah Subhanahu wa taala tak ampun kepada kita ialah dosa orang bunuh diri. Dosa yang tiga Allah taala tak ampun ibu apa? Dosa orang pecah. Dengar molek ni. Dosa yang ketiga, orang ni duk baik molek dua ni. Misalnya kita tahu Fatimah dengan Khadijah baik molek, mari kepada Siti Timah ni yang mai pelaga Khadijah dengan Fatimah ni. Bahasa Arab panggil apa? Orang panggil namimah, orang pelaga orang, ataupun dikatakan lalak hijab, ataupun dikatakan lalak sungguh. Dan Fatimah dengan Khadijah ni baiklah, ayat semenjak budak sampai tua, boleh anak boleh cucu cicit, tak biasa balah ni, tak biasa berpecah. Mari ke Timah ni duk cocok Khadijah ni. Fatimah kata kemung gitu. Mari lek masalah kita talik Timah ni royak pula lek apa? Lek kepada sebelah balik Khadijah gini. Royak lek Fatimah gini. Sampai dua orang ni jadi perpecahan. Siapa dua orang ini jadi perbalahan, siapa dua orang jadi jadi musuh, jadi permusuh di antara Khadijah dengan Fatimah dengan salah satu sebab daripada Siti Timah ni. Gapa ni? Orang pelaga orang, namimah orang pelaga orang ni. Kama di orang pelaga orang ni, orang duk baik molek, dia pergi pelaga wi Fatimah dengan Khadijah ni balah, Khadijah dengan Fatimah saat ni jadi pecah. Maka Siti Fatimah ni Timah ni Allah Subhanahu wa taala tak akan ampun dosa dia selama mana ia tak bertaubat dan selama mana ia tak minta ampun kepada Fatimah dengan Khadijah itu. Ibu bapa banyak nilai kampung kita ni. Ibu bapa kena ingat nah, ibu bapa kena mati, amah kena mati, ibu bapa kena mati. Banyak ni orang-orang kita duk macam gapo, duk pakaikan perangai ini, duk pakaikan akhlak ini, duk pakaikan masalah ini. Dah gapo dia? Yakni berahi suka nak orang balah. Suka gapo? Suka nak orang pecah. Suka nak orang saat ni tu berbalah gimari. Kemudian kalau kita duk macam ni, dosa kita Allah Subhanahu wa taala tak ampun berapa. Dah Tuhan tak ampun dosa kita. Lepas tu kita berdoa dengan Allah taala, kena berdoa banyak-banyak. Doa sungguh-sungguh, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kalau kita jatuh dalam lubang ni dah, kalau kita jatuh di dalam musnah ni dah, kalau kita jatuh dalam lorong ni dah, marilah kita kembali kepada Allah, marilah kita bertaubat kepada Allah, marilah kita minta ampun dengan Allah. Kerana Tuhan kata innallaha ghafurur rahim. Dengar, innallaha ghafurur rahim. Satu ayat, innahu kana tawwaba. Tuhan kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengampunnya ke hamba-Nya
Dan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kasihaninya ke hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala kata firman di dalam Al-Quran, innallaha ghafurur rahim, sesungguh Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengampunnya kepada hamba-Nya. Tuhan sangat suka apabila hamba tu berdoa waqala, ya Allah ya Ilahi, ampun dosa kami ya Allah, ampun kesilapan kami ya Allah, kami banyak salah denganmu ya Allah, kami banyak silap, menangis air mata titik tak. Oh Tuhan suka ibu bapa, Tuhan sayang ke orang ni. Tuhan kata innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawwabin. Tuhan kasih kepada orang-orang yang bersuci. Allah Taala kasih kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kemudian ibu bapa, kalau di dalam kampung kita di Padanyo ni ataupun di Bidai ni, orang banyak macam ni, dua amal macam ni, wahai pelaga orang tu nak puno, pelaga orang ni duk bak nak pelaga orang nak jadi bala. Nah, kali di kamar di kita ada berperangai macam ni ataupun kita ada bersifat macam ni, maka kita ubahkanlah. Kita dengar ceramah malam ni, kita klik bertaubat dengan Allah. Kita dengar ceramah malam ni, kita klik minta ampun pada Allah. Karena dosa merayak yang pertamanya, dosa orang syirik dengan Allah, dosa Tuhan tak ampun. Yang kedua, orang dosa orang bunuh diri. Dosa yang tiga, orang pelaga, orang nak jadi pecah belah di dalam kampung, nak pecah belah di antara satu sama lain. Maka orang ini juga orang-orang yang Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pakak-pakak jaga. Kalau kita nak pergi kampung kita di Bidai ni, Padanyo ni, nak rahmat dengan Allah, nak Tuhan turun rahmat, nak Tuhan akadkan bala, turunkan rahmat, buka pintu rahmat, maka kita banyak berdoa dengan Allah, kita minta dengan Allah, taubat dengan Allah. Tuhan katanya, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Tuhan kata di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah oleh kamu ke Allah, kamu patuh ke Allah, kamu turut cara Allah, kamu turut cara Allah, kamu semaya jangan tinggal, kamu puasa jangan tinggal, kamu bertaubat dengan Allah jangan tinggal, kamu buat amal dengan Allah jangan tinggal. Insya-Allah kampung kita akan jadi rahmat, kampung kita akan jadi selamat mengikut dengan keadaan kita taat ke Allah. Dan wa ati'ur rasul, dan kita taat kepada Rasul. Cara Nabi lagu mana kita buatlah, cara Nabi lagu mana kita ikutlah, cara Nabi semaya jemaah kita turutlah, cara Nabi semaya sunat kita turutlah, cara Nabi orang tina tudung arak turutlah, orang jatuh jangan duk pakai luar siapa turut cara Nabi. Insya-Allah kampung kita akan selamat. Dan Tuhan kata lagi, wa ulil amri minkum, dan kamu taatlah kepada ketua-ketua kamu dan pemimpin-pemimpin kamu yang adil. Hai ibu bapa, pemimpin kita kalau segi agama, Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bilal. Kalau di segi kerajaan, di segi masalah duniawi, ialah Tok Nebe, Tok Kemeni. Sekira Nebe, Kemeni, Imam dan Tok Khatib Bilal, demo ni orang adil, demo ni orang betul, boleh kita ikut. Pasti wajib kita kena turut, wajib kena kita ikut. Lepas tu kita nak masuk capu-capunya, yang kalau kita nak wilayah kampung kita rahmat, kampung kita selamat, kampung kita ni Maria, perak kampung Maria, dia mau masuk Pak Allahu Akbar, Allah kampung ni Masya Allah deh, nampak meriahnya deh, nampak sukanya, nampak teninyo orang sini, nampak stokonya, nampak sehatinya, nampak satu padu ni ngikut keadaan orang atas. Amo nak buat bani pekacing baju ibu apa ni, kacing baju ni. Sebab tu amo ingat daripada tok guru amo kata mu tengok kacing baju, dia kacing baju saat ni tu kalau ia betul di atas, maka bawah ia betul. Kalau kita tengok kampung ni ia maju tak maju, kampung tu selari tak selari, ia kena tengok tua di atas. Kalau Tok Imi, Tok Khatib, Tok Bilal, kamakan, Tok Nebe, Tok Meni ia stoka, maka kampung dia ke stoka, rakyat-rakyat dia ke stoka. Dengan sebab bangga daripada kacing baju atas dia betul, maka di bawah pun dia betul. Tapi kalau kacing kita bersilap di atas, tak ada kena angin di bawah, sana itu dia tu nak betul, dia belok sebab tu dah. Sebab tu kita harap kepada pemimpin-pemimpin semua,
daripada tu imam tu khatib tu bila ada amun nak ayat satu cerita Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab ketika dia latihkan Umar Ibn Asgi pada Mesir. Ni Pak pemimpin kita tak capur-capur sikit. Lepas tu bagi pemimpin, bagi ketua, pemuda apa semua ni, kita tengok cerita bagi Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab, Nabi gelar dia tu, apa dia? Nah, Nabi gelarnya Abu Hafsin, ialah bapa singa. Abu Hafsin Umar Ibn Khattab, dia ni bapa singa. Kemudian Umar Ibn Khattab dihantarkan satu daripada sahabat Nabi, As-Sahabul Jalil. As-Sahabul Jalil ialah sahabat Nabi yang amat agung ataupun yang amat besar, ialah Umar Ibn As. Pergi pada Mesir jadi puan di Mesir, jadi raja muda di Mesir. Jadi dulu Mesir ni, anak tengok kata ketua depa bila ia maju, ia negeri tu kan maju, rakyat kan maju, dan rumah dan pula kampung itu akan jadi maju. Hak perpecahan akan jadi bersatu, hak jadi bercerai-berai akan jadi setara dengan sebab ketua tu maju. Kemudian apabila Umar Ibn Khattab, ia hantarkan Umar Ibn As pergi kepada Mesir. Asal Mesir dulu bukan kecik Arab. Bukan kecik Arab, ana qaim ataupun antasma, anta qaim ataupun anta takallam, itu kecik baik tu. Aina hadir ataupun Arab tanya aina hadar tu, di mana angka hadir, ada di mana angka mari. Dia tanya pokok kita pergi ke Mekah, aina hadar tu anta, di mana angka hadir. Aina hadar tu min janub Thailandi, aku hadir daripada janub Thailand, yakni hudud Malaysia. Sepadan dengan Malaysia, bukan kecik baik tu. Mesir dulu, Mesir dulu bukan kecek bahasa Arab, ya kecek luah asal Mesir ni, luah Kibtiyah. Luah isteri Nabi yang bernama tak silap dengan Maria Kibtiyah, bini Nabi seorang ada nama orang Kibtiyah. Tapi apabila Umar Ibn Khattab dia latihkan Umar Ibn As hidup Mesir, Umar pun duduk getah di Mesir saat ni. Orang Mesir setahun sekali dia puja sungai ni. Dia puja sungai ni weh. Sungai ni duk lalu dak pai kota Qahirah, dak pai kota Mesir. Ya lalu dak pai kota Mesir, sungai ni tali yang mari ke Mesir, ya lalu ke Sudan, ya lalu ke Iraq ni orang panggil tali air sungai ni tali air mata daripada syurga. Air mata daripada syurga ialah tiga ya. Apa? Nah, orang panggil air mata daripada syurga. Yang pertama telaga Zamzam, yang kedua sungainya Furat, yang tiga sungai Nil. Ini air mata daripada syurga Allah. Kemudian apabila Umar Ibn As dilatihkan, dititahkan oleh Umar Ibn Khattab selepas daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia tu wafat, Umar nak jadi khalifah, jadi pemimpin, latihkan Umar Ibn As pergi kepada Mesir, maka jadi khalifah, jadi raja muda di situ. Kemudian Umar Ibn As pun duduk getah, orang Mesir kata gana kepada Umar. Dia kata, ya Umar Ibn As, dia kata sungai ni setahun sekali orang Mesir kita jamung pala orang Tino ni. Supaya fofok kita ada jamung lah ni lah. Tak boleh benda kita di bidir ni kalau tak buat bulu putih kuning, tak boleh nyom goda nyom gitu, nak sakit kepala kadang-kadang nak buat benda tak boleh. Benda tahun ni tak boleh makan lah. Gitulah orang-orang Mesir kata kepada Umar Ibn As, ya tahi Umar Ibn As, buat kita dulu, tok nenek kita dulu, tok nenek amma dulu, apabila sungai ni setiap tahun kena tahu pala orang Tino muda ataupun anak dara turun dalam sungai ni, baru sungai ni berlari dengan secara orang panggil liti, dengan secara sepenuh. Sebab kita lah ni duk puja pusulah. Kemudian benda kita nak buat saat ni tu, kalau tak buat putuk gapa pulut putih kuning lah, nantilah godo, nantilah benda mung tak boleh makan gitu gini. Ni jela dah ni. Ni orang panggil pegengi kharafat. Ni orang panggil pegengi hak jadi syirik ni. Sungguh kata kita nak buat tu boleh, tapi jangan kita duk pegang kata benda tu jangan bekah. Karena di dalam mata kata wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'rifa. Di sisi kami ahli sunnah wal jamaah, kita ada usaha, kita ada ikhtiar, kita ada pilihan, tapi bukan dengan pilihan kita. Sebab itu memberi kesan kepada kita supaya kita makan tu kenyang. Sebab
Kita minum air tu hilang daga sebab. Kita tidur hilang mengantuk sebab. Tapi kalau tak tidur hilang mengantuk, boleh jadi tak? Boleh jadi. Tapi jangan kita dah pegang dengan sebab itu muassir dan beri bekas. Kamu dia orang bersih yang pergi kata buat hak pala orang muda, pala anak tuna turun dalam gawat, anak gua, anak muda, anak dara turun dalam sungai ni, baru sunang ini tu berlari. Kamu dia apabila lagu ni Umar Ibn Astai tak boleh jadi, tak boleh gini main back ni. Main PC ni tak boleh gini, PC main duk jamu, duk main puja ni. Nak tak pala anak dara turun dalam sungai ni, baru sungai ni berlari. Kalau tak pala sungai retina anak dara turun dalam sungai ni tak berlari. Maka Umar bin As dia pun tulis surat hantar kepada Umar Ibn Khattab di Madinah sana. Umar Ibn As pun tulis surat Bismillahirrahmanirrahim. Ana Umar Ibn As. Dah, wayak di dalam surat kata gini orang Mesir, dia katanya dalam sungai ni, dia kata mana? Dia kata kalau kami dan aku tak pala retina muda, anak dara turun di dalam sungai ni, nasihat sungai ni tak berlari. Maka berita ni sampai kepada Khalifah Umar Ibn Khattab di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Umar Ibn Khattab pun terperhati molek tulis surat atas mari. Ni nak wayak kata bak kharafat pokok itu duk madi hari ni berapa? Bukan masa kita lah ni duk main puja busu, duk main puja tumbuh tanah, duk main puja tumbuh kayu, duk main puja ni. Bukan masa kita, masa dulu lagi. Banyak kan orang kita duk main puyung, buka ikat tali putih kan, nemtoh lah. Hei, beringat sikit. Lepas tu ada tu main kemau tu kata babo nak buat ke mana babo, mu ambo ni duk main benda pelak. Yang kata tak mau tinggal benda pelak ni, tapi lah ni tu duk sakit babo, tu duk makan diri nak tidur tak boleh babo. Ibu bapa kena ingat molek, ibu bapa buat gapo. Lepas tu banyak duk mari jumpa dengan fak tok bomo kampung, duk mari temu ngamo. Tok bomo kampung, tok muding kampung, tok bomo semua duk mari temu ngamo. Bapa mau nak tidur tak boleh bapa, duk menyocok di kaki, duk senjuh kaki, setok kaki bapa. Maka mana apa kita tanya ayah biasa di tok bomo dah. Ayah biasa pubak orang dah. Ayah biasa dah siuk orang dah. Ya tak buat kau uduh-uduh. Payah buat benang dia. Ya siuk ia pelepah dah. Ya siuk ia yang ambil kerah dah. Ya pasal ia ni pasal kerah macam mana? Buat kadang ambil, kadang tak ambil, kadang siuk, kadang ambil, kadang tak ambil. Malah karanya senjuh kaki nak tidur tak boleh apa. Ni ia buat kena cara dah. Ni. Di hari ni ibu apa? Kamu nak oyak penuh-penuhnya, nak oyak betul-betulnya. Jadi di hari ini penting di kita ni aqidatun salimah, aqidatun sahihah. Nak kepada aqidah pegangnya kita dengan Allah wi betul, pegangnya kita dengan Allah wi sepenuh, pegangnya Allah kita dengan Allah wi jadi secomel dan sesahih dan wi betulnya. Hak kita dah ngaji sifat 20 tu lah. Yang pertama kita beriman dengan kata wujud Allah. Yang kedua kita beriman dengan kidam Allah. Yang ketiga kita beriman dengan kata baka Allah. Ada Allah sebenar, ada Allah sejati, ada Allah Ta'ala kekal, ada Allah Ta'ala tidak punya, ada Allah Ta'ala sedia kala. Ni iman kita ni. Sebab itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam la ilaha illallah apa kelimah berapa? La satu kelimah, ilaha dua kelimah, illa tiga kelimah, Allah empat kelimah. Dengan la ilaha illallah, la ilah pintu syurga satu, illa la ilaha, la satu syurga, ilaha satu syurga, illa satu syurga, Allah satu syurga. Sebab tu Nabi katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang boleh kata la ilaha illallah di akhir hujung kata dia, hujung nyawa dia, dia boleh kata la ilaha illallah. Nabi kata dakhalal jannah, orang ini akan masuk syurga. Kata bimbel takut tak nak kata tu oleh tu. Royak kita dekat-dekat kita tak ada nyawa tak. Dah serut nak mata kena naik ke langit. Perai apa? Cuba tengok orang nak mati. Cuba perhati orang nak mati orang dah. Serut. Mata dia lengok naik. Dia lengok naik ke langit. Dia tak lengok, dia tak tengok ke bombing. Lengok naik ke langit. Dia nampak habis dah. Dia nampak dah gapo hayat ni. Sebab ketika orang nak mati ni dia serut kita. Dia serut mata belalak naik kono. Dia nampak dah. Kerana ketika orang panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apabila seorang waktu gargarah,
Gapo waktu gargara, yakni waktu mata gawat nyawa duk batai halkum. Nyawa duk batai halkum ni Allah Ta'ala winapok dah dia. Ya kalau dia orang soleh di atas dunia wa amal wa ibadat pada Allah, ya Tuhan buka dah sayap malaikat sana itu, dia boleh tengok dah syurga dia. Ataupun kali dia orang jahat di atas muka bumi ahli syar, dia boleh tengok dah kejahatan dia dan pula gapo. Nah tempat-tempat yang dia nak duduk di dalam selepas pada dia mati. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di hari ini kita nak jaganya kita masalahnya Umar Ibn As apabila dia hantar surat pada Umar Ibn Khattab, Umar Ibn Khattab pun tulis katanya Bismillahirrahmanirrahim. Umar Ibn Khattab tulis Bismillah dengan nama Allah. Ini daripadanya Umar Ibn Khattab. Hei sungan ni, kalau membelari saat itu kerana Allah, aku akan ikut dan aku akan ambil terus buat pakar. Aku ambil buat guna. Tapi kalau membelari kerana puja dan puji kerana tak pala orang tina nak darah, aku akan tinggal engkau di sungai ni. Aku tak akan guna mu lagi. Ini perkataan Umar Ibn Khattab kepada sungai ni. Hei sungai ni, sekira-kira kalau mung tu berlari kerana Allah, nescaya kami akan ambil engkau di sungai ni, wak guna air engkau, wak pakai engkau. Tapi kalau engkau berlari kerana puja dan puji manusia dan kerana tak pala, kami tak akan guna engkau di sungai ni. Kemudian Umar Ibn As pun ambil surat Umar Ibn Khattab, lepas turun dalam sungai ni, maka sungai ni itu berlari dengan berkat dan pula dengan nusra Allah dan keberkatan Umar Ibn Khattab. Ibu bapa, banyak ni pun kita duk puja belakang rumah pun banyak. Pok kita ada puja dengan liling pun banyak. Pok kita ada puja dengan telur pun banyak ni. Pok kita ada pakai benih mentah pun banyak ni. Ini yang nak jadi nyata dah. Kerana banyak ibu bapa mu duk tengok-tengok orang duk main pelik-pelik ni, banyak lagi pok kita ni. Banyak dia mu duk tunjuk benda-benda ni banyak lagi kepada mu. Lepas tu banyak lagi mu duk tengok-tengok orang kita duk bersahabat-sahabat dengan masalah menalah ni. Ibu bapa menoyak betul-betul dah kecek cara ringkas-ringkas dah. Cara kecek cara mudah-mudah. Jadi kalau kita duk bersahabat dengan benda ni, amalan kita Allah Ta'ala tak terima. Semaya kita Tuhan tak terima. Puasa kita Tuhan tak terima. Zikir kita Tuhan tak terima. Lagu nak? Amo nak nyata sikit-sikit. Nak kecek tak saya kecek. Masa tak kecek dia minta suruh kecek. Nah, mau malah nak kecek dah. Benda-benda lah ni. Baik. Jadi sebab dalam klip dalam YouTube mau kecek banyak dah masalah ni. Tapi ibu bapa pun duduk dengar dah, saudara-saudari duduk dengar dah. Jadi dah ada setengah-setengah tu orang tak faham. Hak setengah duk main saudara pak pun ada. Setengah duk pakai segare pun ada. Setengah duk pakai ilmu kemah diri pun ada. Setengah duk pakai ilmu orang panggil terik tubuh pun ada. Setengah orang pakai berguna ilmu apa? Ilmu kemah diri, ilmu kejak tubuh ataupun ilmu orang panggil sepit ni. Gimana kecek betul-betul. Jadi nak ayat kan ibu apa? Dah, nak ayat atau duk gi rumpuh tu. Nak ayat kata setengah orang tua tu dah, setengah tu kita tak seoyak ke mana-mana. Oh bapa sakit bapa, oh letih kaki nyocok gitu gini nak duk talih dah tubuh ni tak nak goyak, tak nak rasa. Pai kita tanya mak dia buat amal apa zaman muda? Mak dia buat amal gapo zaman muda? Mak dia buat amal besi mana? Mak dia buat amal ayat Quran ke mak dia buat amal besi ilmu-ilmu dunia? Mak dia amal kata-kata ke buat amal apa dia? Kalau mau buat amal ayat Quran, insya-Allah orang ni kau tua kau hebat. Orang ni kau tua kau nampak orang panggil meriah. Orang ni kau tua nampak kau ceria. Orang ni kau amal kau tua kau nampak jilah dan cerah mukanya. Kali buat amal pas maya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Kalau amal ni tak apa ni. Kalau buat amal ni tak ada apa. Nah, ibu bapa pergi buat amal lalu ni mau nak wei orang video tu dah. Dah wei YouTube cakap-cakap dah. Orang video nak buat pagar tubuh gimi ni pergi buat amal. Tosah dak main kata, now Jibril kanan, Mikail kiri, Israfil depan, Mikail belakang tosah.
pesing kata-kata tu kadang-kadang yang makan kita, kadang-kadang yang jadi beratur. Lepas tu apabila jadi beratur masa tua tu dia masuk le urat darah kita, dia duk makan kita. Lepas kadang-kadang buruk tah belakang, kadang-kadang buruk di parak, kadang buruk di atas seluruh tubuh. Kenapa? Dengan amalan-amalan kataan-kataan demo itulah yang membawa jadikan beratur-beratur yang ada le darah-darah, urat-urat darah demo. Ni mana kecap betul-betul sebab hak ni dia kena pelepah. Lepas tu hak ni dia kena buai, bukan buai sekaligus, dia kena buai sebab dia mau buat amal muda-muda dulu, dia mau buat amal duk sahabat dengan benda ni. Kalau dia mau sahabat benda ni ada di diri dia mau. Pada mau boleh suruh mungkin makan ya tu, mungkin kiki kepala lutut ya tu, mungkin kiki kepala ya tu, mungkin kiki perut. Kita duk sahabat tu. Kalau kita duk sahabat dengan benda tu, kita duk harap benda tu lebih pada Tuhan. Tuhan tak terima semaya kita, Tuhan tak terima puasa kita, Tuhan tak terima zikir kita, Tuhan tak terima segala amalan-amalan kita dengan sebab kita duk harap benda kita duk sahabat. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramai lagi orang kita duk pakai benda ni. Kalau kawasan patah-patah satu ulama pergi baru ni pergi dakwah, kita dah seoyak patah mana. Ulama pergi dakwah di kawasan patah. Ya orang ulama dia berasa ibu apa? Supaya masalah kapun ni mau berasa tak kapun ni ada kapun hati. Kapun ni ada banyak orang cumi, orang tak cumi, banyak amalan hitam, amalan tak hitam, ilmu putih banyak mana. Kalau dia ulama masuk satu kampung di kawasan patah, kalau dia ulama tu kata, oh dia kata kampung ni banyaknya ilmu hitam, banyaknya ilmu cuma, banyaknya orang dok pakai ilmu cuma. Kenapa? Kerana berasa di hati dia Allah Ta'ala wikasyah ke dia. Nampak kata orang di kampung kawasan ni banyakkan pakai ilmu-ilmu hitam, banyakkan pakai ilmu-ilmu cuma, banyak pakai ilmu-ilmu batil. Ibu bapa, sebab tu di hari ni kalau kita ada pakaikan ilmu-ilmu batil, ada pakai ilmu-ilmu al-aswad, pakaikan ilmu-ilmu hitam, kita lepas hak lah. Lepas hak belum pada mati. Namun dekat-dekat mati ke Allahu Akbar nyanyolah, setok lah. Setok. Kadang-kadang jabutlah berabung halak bata tu atak tu. Berapa? Kalau nak tolak sekarang lah ni. Kalau khabar dah tolak lah. Benar duk pakai duk buat kena orang, patut duk buat orang gitu gini tu, kita ambil waktu bik lah. Patut dengan sebab-sebab benda ni banyak lah kapus semua duk sakit situ, sakit sini. Allah baru ni satu keluarga tu Allah sakit nah, you tahu nak buat gimana tak gini lah. Sabarlah kat, tapi benda ni kita nak buat mudah-mudah. Ya payah sebab ia jadi daging darah dia mudah. Dah jadi daging darah dia mudah. Patut darah pak ni gimana nak kecap benda payah. Ilmu hodok tebel, ilmu dunia di kawasan kita di hari ini orang panggil ilmu sedaropak. Kalau di Malaysia orang panggil ilmu hodok tebel, Malaysia orang panggil santau. Hera, kawasan kita taning jalan ni hodok tebel sedaropak. Orang buat amal sedaropak ni jadi 4 ekor daripada iblis. Dia kuat daripada anak kerak lagi, dia kuat daripada jin lagi, daripada jin ifrit lagi. Dia jadi pak saudara. Lepas tu pak saudara ni dia boleh suruhkan orang tu pergi makan orang tu, makan orang ni dengan sebab pak saudara ni. Kalau di Malaysia dia panggil ilmu santau. Dia siuk ke, dia masuk dalam makan ni, dia masuk dalam diri seorang. Ini mahu kecek berbagai kesimpulan rangka-rangka, tapi nak royak kata orang yang buat amal macam ni, amalan-amalan dia tak diterimakan oleh Allah, semaya dia tak diterima oleh Allah, dan pahala-pahala semua itu tak akan boleh kepada dia. Maka Tuhan suruh minta kepada orang yang dia dah harap. Ibu bapa yang dirahmati, kita kembali kepada asal kita. Jadi masalah memasuk sikit-sikit dah. Bagi orang kita tu agak pahal lah. Agak kita pahal, gopok kita dah bawa, gopok kita dah pakai. Kalau hak molek kita pakai je lah. Supaya amal duk bersebaca saat ni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ataupun wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah. Ataupun kita wa amal ayat-ayat lain lagi ikutlah. Setengah daripadanya banyak ayat-ayat Quran hak yang kita boleh wa amal. Dah banyak daripada ayat-ayat Quran yang boleh kita beramal selepas daripada semaya. Sebab itulah kita nak royak setengah daripadanya amalan-amalan yang Allah Ta'ala mudah nak terimakan amalan kita. Kalau kita nak ucapkan amalan kita, kita banyak baca doa mana ibu apa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ni kalau kita nak mempercamkan amalan kita,
Kalau kita nak mempercomelkan ibadat kita, nawi Tuhan kui kocomel semaya kita, nawi Tuhan kocomel ibadat kita, nawi kocomelkan puasa kita, maka kita bacalah sepas-pas maya kita, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca doa ni banyak. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau nak baca satu hadis Nabi. Nabi ada sabda daripada satu hadis, wa fil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabit pada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, idza kana yaumal qiyamah, apabila adalah pada hari kiamat esok tu. Nabi kata apabila ada hari kiamat. Apa hari kiamat? Hari dibangkit manusia selepas daripada siuk sunat sangkala yang kedua. Itu hari kiamat. Apa hari kiamat? Yakni hari yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia selepas daripada kubur, mari nak halau pergi kepada satu tempat dikatakan mahsyar. Kemudian Nabi kata, iza kana yaumul qiyamah, apabila adalah di hari kiamat esok. Dah yaumul qiyamah, yahsyurullah, telah mahsyar oleh Allah, yahsyurullah, mahsyar dan menghalau mengkumpul oleh Allah, kauman, satu kumpulan. Ingat molek ni, selepas pada mati lala ni kita duduk alam yang tiga. Mula-mula kita duduk alam arwah, lepas pada alam arwah kita duduk alam perut ibu kita, lepas pada alam perut ni alam yang tiga hak kita duduk di hari ni. Orang panggil alam dunia, alam sufli, alam bawah, alam rendah, alam tinggi, alam langit. Maka alam yang kita duduk sekarang orang panggil alam sufli, alam dunia. Lepas tu kita akan pergi pula pada alam barzah. Apa alam barzah? Yani alam kubur. Maka apa mana barzah? Yani dinding di antara dunia dengan akhirat, ya dinding situ. Kemudian apabila ada hari kiamat, yahsyurullah, menghimpun dan menghalau oleh Allah, kauman, akan satu kumpulan. Allah Ta'ala halau ke satu kumpulan we. Halau satu puak macam puak kita duduk pada ni, lebih pada ni ke Tuhan kupur satu kumpulan. Satu kumpulan daripada manusia Tuhan kupur dia. Lepas pada tu Tuhan kata nak, wujuhum kal kawakibid durri, kal kawakibid durri, maka muka-muka mereka, wajah-wajah mereka hak Allah Ta'ala kupur di akhirat ni, selepas daripada bangkit daripada kubur, selepas daripada bangkit pada kubur ni, maka Allah Ta'ala halaukan, Allah Ta'ala kumpulkan satu kumpulan, maka muka-muka mereka kal kawakibid durri, seperti bintang-bintang yang cerah-cerah. Bintang kita tengok atas langit, Allah bulan cerah weh, bintang cerah. Muka orang ni klik ke akhirat Isa, Allah cerah, cerah jilah cuacanya, Allahu Akbar. Orang ni duduk atas dunia amalan yang gapo ibu bapa, kelik ke akhirat Tuhan kumpul apa kita ni, duduk bucu ni pada mahsyar. Duduk bucu ni Allah cerah muka dia supaya bitai weh. Duduk bucu ni nak supaya dengan bitai. Muka duk gila kau dapat berkilat nampak percaya. Pada satu bucu lagi muka gelak letung. Nah gelak kau apa? Gelak hitam muka dia. Satu kumpulan lek ni gelaklah muka, lebih daripada koli, lebih pada herai lagi. Dia lek ni pula satu muka, lek ni pula Allah muka rupa jadi babi, wal iyazubillah. Belah lebucu ni muka jadi babi weh. Setengah lek ni muka jadi anjing weh. Kenapa puak-puak ni muka jadi babi jadi anjing? Kemudian Nabi kata, itulah mu nak tahu hak di akhirat, di pada mahsyar muka yang jadi babi, muka yang jadi anjing. Puak ni duk tah dunia dulu pia rebel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jawab be. Duk kacak ha dunia riuh hendah weh. Dengar orang be tak gi sejai. Dengar orang be tak hera, tak dengar, tak jawab be, tak gi semaya. Orang ni klik ke akhirat Isa, rupa dia Allah Ta'ala akan ubah jadi babi dan anjing. Waliyazubillah. Ibu bapa, kalau kita tak sewi Allah Ta'ala ubahkan muka kita di atas dunia, muka manusia, muka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak sewi jadi berubah jadi babi jadi anjing,
Maka kita jawablah orang pe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni rumah dah dapat sejid, pelaga ngalaya sejid, tak pergi jemaah, tak pergi semaya. Ulama kata fahuwa haramun. Orang layak rumah tak rapat dengan sejid, tak pergi sejid, orang ni haram, orang ni berdosa. Rumah rapat dengan sejid, layak rumah tu pelaga dengan dini sejid, dengar suara baik tapi tak pergi sejid, orang ni berdosa. Ulama kata semua kata semaya jemaah tu fardu kifayah, tapi orang yang rapat dengan masjid, labung rapat masjid tapi tak pergi jemaah, Nabi kata orang ni berdosa besar sangatnya. Lepas tu satu kumpulan yang Allah Ta'ala halau dia di pada mahsyar saat itu dengan keadaan rupa semacamnya, nah muka dia semacam apa dia? Macamnya bulan-bulan dan bintang-bintang cerah cuaca. Fatakulu lahumul malaikah, maka fufuk malaikat pun berkata bagi kumpulan ini. Dia kata dah, man kanat a'malukum, apakah ada amalan-amalan kamu di dunia, amalan kamu di dunia, amalan gapo kumpulan ini. Aku tengok mukamu ni cerahnya supaya bintang cerah cuaca, bintang cerah cuaca, bintang yang berkilat-kilat. Amalan mu duk atas dunia mu amalan gapo malaikat tanya fuk-fuk ni muka dia cerah semacam bintang ni. Fatakulu lahum al-malaika ma kanat lakum a'malukum, ma kanat a'malukum, apakah amalan-amalan kamu dan perbuatan-perbuatan kamu di atas dunia. Gapo dia fuk-fuk manusia ini, satu kaum ini, satu kumpulan, amalan gapo bagi kamu. Maka mereka jawab katanya fayakuluna, maka mereka berkatanya, puak-puak ni hak cerah muka semacamnya bintang cerah cuaca, sebuah bintang di atas langit berkilat lak. Dia kata kunna, adalah kami aifid dunia, pada dunia dulu, kami duduk atas dunia dulu. Iza sami'na al-adhana, apabila kami dengar orang bel. Ada ibu apa? Iza sami'na, kunna, adalah kami fid dunia, di dalam dunia dulu. Kata Fani, iza sami'na, apabila kami tu dengarkan orang bel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami dengar orang bel, kumna, kami pun bangkit bangun selalulah. Kami pun bangkit bangun selalu. Bangun apa? Ila taharati wal wudu. Kami pun bangkit selalu pergi kepada bersucikan diri dan diambilkan wudu. Ibu bapa, masya-Allah deh. Boleh wak amah ni tak apa orang lain ni buat kita ni. Wak amah ni siapa dia nak cerahkan muka dan pula raga, nak cerahkan muka cuaca seperti bilang bintang yang ada di langit, cerah jilah dan berkilat-kilat seperti bintang di langit. Maka malaikat pun berkata bagi fuk-fuk ni, apa amalan kamu duduk atas dunia Maka fuk ni pun jawab, apabila kami tu dengarkan orang bel, dengarkan orang azhar, kami pun bangkit bangun selalu disucikan tubuh. Kalau kami jatuh asmaya, kami ambil wuduk semula. Kalau kami berhadas kecil, kami pun tawaduk. Kami pun saat itu mengambil asmaya. Ibu bapa, ni dah. Sebab tu ada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanya Nabi, ayyul a'mali ahabbu ilallah, apa dan yang mana amalan hak Tuhan terlebih suka, apa amalan hak Tuhan terlebih kasih. Nabi jawab kata as-salatu ala waqtiha, yakni semaya di awal-awal waktu. Maka ni golongan ni, siapa dia nak masuk dalam golongan ni, dia buju di pada mahsyar muka dia berkilat cerahnya muka dia, kerana dia duduk atas dunia. Apabila dengar orang bepat, dia pergi dah kepada peli air, dia pergi selalu bersuci diri, dia pergi selalu mengambil wudu untuk dia nak ibadat kepada Allah, untuk dia nak semaya dengan Allah. Maka orang ini yang klik kepada akhirat nanti, dia kembali kepada akhirat di pada mahsyar, muka dia cerah seperti bulan dan bintang pernah-pernah, seperti bulan yang berkilat-kilat, seperti bulan yang berjilah yang cerah cuaca. Tak ada payah. Sebab inilah Sayyidina Bilal, Nabi kata, hei Bilal, semalam aku mimpi ke apa dia? Mimpi muda jalan le syurga.
Dicerita ni ma'ruf sangat-sangat. Allah panggil tengah latah sangat. Nabi kata, ya Bilal. Tu Nabi panggil, ya Bilal ta'al ilayya. Hei Bilal, mari kau nista. Mari kau nista, aku nak tanya mu. Aku as'aluk, aku nak tanya akan dikau, hei Bilal. Ayyul a'mal, apa amalan engkau yang boleh aku tengok mu semalam duk jalan le syurga. Mu tak ada mati lagi tapi mu jalan le syurga dah Bilal. Bilal kata, ya Rasulullah, ana lam a'lam. Aku tidak mengetahui. Aku ni bukan daripada orang alim. Lastu aliman, ku bukan orang alim. Bahkan aku tahu pakul kuliah, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Waktu amalan gapo boleh mula jalan le syurga belum pada mati bila? Bila kata, ya Rasulullah, amo jatuh asmaya, mumi asmaya mula. Amo jatuh asmaya, mi asmaya semula. Ini amalan amo ya Rasulullah. Masya Allah Rasulullah. Hei bila aku nampak munduk jalan le syurga, belum mu mati ku nampak dah munduk dalam syurga. Inilah siapa dia nak bercerah muka di akhirat esok nak cerita, oh puak ni kita puak cerah seperti bulan dan bintang ni dia cerah, dia berkilat-kilat. Puak ni di atas dunia apa boleh dengar orang dengar orang asal di masjid yang selalu gimik asmaya untuk nak beribadat, untuk nak semaya kepada Allah. Dan satu lagi wala tashtagil bi ghairi, dan wala yastaghilu, dan dia tidak berpekeh bi ghairihi, dengan selainnya, selain daripada berwudu, dengan lain pada dia tak gaduh. Dia tidak bergaduh kepada yang lain daripadanya. Wala tashtaghilu bi ghairi, dan tidak berpekeh dan sibuklah satu kali ini dengan yang lain. Apabila orang bepak dia pumpuk gimik asmaya, dia tak gaduh dengan benda lain. Kita ni tak lagi, dia orang kata lama lagi ni, lama lagi orang nak asmaya ni. Oh kau dulu dah jual tepung lu. Kalau buat jahat dah, jahat sudah setengah lah. Kalau buat dua tepung dah, kami loti setengah kilo lagi tu kan. Tapi dah buat sobat-sobat hak Nabi sebut dalam hadis ni, apabila dengar seorang bepak, dia pun selalu dia ambil wudu, dia tak gaduh kepada benda-benda yang lain daripada berwudu dan bertaharah. InsyaAllah kita bakat-bakat buat amal kita dengar dah malam ni. Kalau kita nak cerah ibu bapa dan saudara-saudari, muka kita nak cerah, nak cuaca di akhirat, nah seperti bulan bintang-bintang cuaca, maka kita buat amalah dengan bi asmaya apabila kita dengarkan orang pe. Dan satu amalan lagi, summatu syarutaifatu, kemudian dihalau, dikumpul oleh Allah Ta'ala satu kumpulan pula. Kemudian wujuhuha, dan pula masalah muka mereka itu, wujuhuha, mukanya muka bagi taifah, yakni kal qimar, kal aqmari, seperti bulan-bulan pernah-pernah. Satu kumpulan lagi Allah Ta'ala halau mereka pergi kepada pada mahsyar, muka mereka seperti bulan pernah-pernah. Kemudian mereka ini akan berkata oleh malaikatnya, tanah fayuqalu lahum, maka kata bagi mereka itu, ma kanat a'malukum, apa adalah amalan-amalan kamu di dunia dulu. Di dunia dulu amalan gapo ni? Bintang tu curah dah, tapi ni nah muka mereka seperti bulan penuh purnama. Kita tengok bulan dia talangi, bulan penuh purnama malam 14 malam 15, maka muka dia curah supaya bulan penuh purnama. Orang ni amalan gapo? Maka dia jawab kata, kunna natawaddau qabla al-waqti. Jadi kami ada di atas dunia dulu, hei malaikat. Malaikat tanya, ma kanat a'malukum, apakah amalan-amalan kamu di dunia dulu? Maka dia jawab kata, amalan kami di atas dunia, kunna, adalah kami, natawadda, kami berwudu, kami mi'asmaya, qabla al-waqti, ay qabla dukhulil waqti, belum daripada orang nak mi'asmaya dah. Oh ni teruk sedap lagi ni. Ni kalau siapa yang nak beri murah rezeki, duduk lagu ni insya-Allah. InsyaAllah. Kita dah tengok ibu bapa kalau orang jaga sini dah, Allahu Akbar, rezeki yang lipat, rezeki yang mudah, rezeki yang tak payah. Yang kerja buat pun kerja sikit-sikit letih, tak banyak boleh banyak. Jadi orang ni akhirat esok Tuhan balas dia, muka dia serupa dengan bulan-bulan pernah-pernama di padang mahsyar. Kenapa? Kerana apabila belum daripada orang baikkan semaya,
belum daripada orang azan 10 minit 20 minit, maka dia buat persiapan dah ambil wuduk untuk nak beribadat pada Allah. Dia buat persiapan dah untuk nak ibadat, nak semaya kepada Allah. Makna kata belum pada nak masuk waktu, dia buat persiapan dah semaya dia dan wuduk dia. Maka orang ini balasan dia klik kepada akhirat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala wi muka dia semacam bulan-bulan pernah. Lepas tu orang buat amal macam ni dunia, rezeki yang mudah, kerja hajat dia Tuhan beri, hajat dia Tuhan saat ni bagi. Cuba awak tengok ibu apa tak percaya. Belum nak masuk senang. Waktu baik kita buat amal lagu ni boleh 40 hari. Cuba awak tengok. 10 minit, 20 minit, mi asmaya wi siap, mi asmaya wi molek, asmaya belum pada nak baik tu mi belai-belai dah. Kenapa boleh kata gitu? Kita nak tunggu semaya dah. Masuk dalam ayat kata hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu hai orang-orang beriman ala salawat, di atas semaya kamu, was salatil wusta, dan semaya pertengahan yakni semaya asar, wa qumu lillahi qanitin, dan pula mengekalilah kamu akan semaya kamu. Jadi kalau kita duduk macam ni belum pada orang nak belum daripada orang nak azan ibu bapa, kita mi asmaya bela-bela, lepas pada mi asmaya bela-bela saat itu kita tunggu semaya sekadar 10 minit 20 minit. Lepas tu kita semaya pun boleh kita semaya. Insya-Allah kalau orang buat amal lagu ning dah, oh tak payah rezeki dia. Cuba awak tengok tak percaya. Nah, bapa duk guna lamun dah, duk guna lagu ni lamun dah, kita rasa tak ada payah rezeki kita. Kerana kita tahu ni pandia kita duk dinding yang pelik, dia kita tumbuh dinding. Saya ada orang bidin ni. Wah dia kita di Pondok Punjawi ni tumbuh tunggal boleh tumbuh di tepi dinding. Dia tak tumbuh di tengah-tengah tanah di bukit tak. Dia siapa masa yang mari di tujuh dinding gitu. Dah. Lepas tu orang bidin ni kalau kita orang kapatennya ni, kalau nak murah rezeki jaga ambil asmaya belum pada masuk waktu, nak 10 minit 15 minit ambil asmaya bela-bela. InsyaAllah rumah kita saat ni kisah musim tinggi, rezeki saat ni tu mari bertali dengan tak ada payah-payah. Nah, lepas tu akhirat esok Tuhan balas kita pula nah, supaya dengan bulan penuh purnama, supaya muka kita bulan penuh purnama cerah dan cuaca. Dan satu kumpulan lagi sumatuh syarul ta'ifatun wujuhuha kasyamsi, dan satu kumpulan lagi muka dia serupa matahari, kau kuat lagi cerah. Dan bulan tu cerah kuat dah, kita tengok kepala kita ni cerah dah, tapi cerah lebih pada bintang. Tapi hak seorang ni lagi tu Tuhan akad dia terbakit ya akhirat esok, yakni muka dia serupa dengan matahari. Muka dia cerah serupa dengan matahari, kuatnya cahaya, kuatnya ceria, kuatnya jilah muka dia tu serupa dengan matahari. Orang ni amalan gapo atas dunia. Kemudian malaikat tanya bagi dia, fayaquluna ba'da soal, kata mereka kita lepas pada pertanyaan, kunna nasma'ul azan fil masjidi, kami tu mendengarkan saat itu di dalam masjid. Kami dengar dah apabila tu muazzin tu dia di masjid, fatuftahu lahum abwabul jannah, maka dibuka bagi mereka itu akan pintu-pintu syurga. Dia dengar orang tu di masjid, maka dia saat ni tu orang panggil dengar ketika ni, dia bukan kata dia mi asmaya tunggu asmaya. Makna kata dia apabila dia mi asmaya gitu masjid tunggu masjid, dia dengar orang tu di masjid, maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu syurga bagi dia. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita saat ni tu anak Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, nawi Allah taala angkatkan derajat kita, maka kita saat ni jangan lupa dan kita jangan lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita saat itu kena banyak semaya. Pas semaya kita saat itu kena kena lah semaya, duk ajar duk royak semua dah tu. Asmaya bukan nak tawak amal banyak ibu apa nah. Bukan kata kita kena zikir siapa 10,000 50,000 sehari. Wa amal semua pada istiqamah. Kalau kita besok wak pagi semua. Kalau yasin kita wak pagi semua. Kalau kita wak tengah hari semua. Kalau kita wak pasar semua. Ikutlah salah satu. Bukan wak amal semua, siapa tak ada nak kerja ya bukan juga. Kadang-kadang orang kita tu duk faham kata Tuhan nak wijaya keluar amal boleh mulut-mulut bukan.
Wa amal banyak tu molek lah, tapi makna tak kita kena pilih ke amalan kita nak buat tu paling molek sekali. Amalan hak kita ijazah, amalan hak kita terima daripada guru. Amalan ni lah orang panggil ada silsilah. Amalan ni ada hubungi, dan amalan ini ada keberkatan. Supaya nak misal amalan apa? Selawat kamilah. Selawat kamilah katakan Allahumma salli salatan kamilatan وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bagi tua-tua ada wa'amal tu nah, maka wa'amal lah. Lepas tu wa'amal tu istiqamah lah. Nak tak pihak mana? Kalau nak tak tiap waktu takut tak ada, buat lah pihak mana. Kalau pagi ataupun buat petang ataupun buat malam, masa kita luar kita istiqamah. Jadi tetap amalan kita masa mana. Kalau lepas maya kita wirid, kita kena wirid. Sebab tu orang lah ni tak ada berkat sebab tak ada wirid. Cuba ibu bapa tengok ibu bapa. Orang lah ni wirid tak ada. Buat kita tengok tok guru kita wirid semua. Kalau kita tengok tok dala kita wirid tak berhenti. Tok dala kita siapa orang pukul ya tak kuda tak nampak ya weh. Tok dala kita ni orang berkat, kita tahu orang berkat. Amun nak cerita tok dala sikit malam ni. Tok dala berkat tak berkat ya ibu bapa. Ketika satu hari dia nak naik ke Mekah. Ni mula bapa sing mau cerita kamu. Amo biasa dengar masa mau budak-budak duk dala dulu, mula bapa sing kita biasa cerita hatu dala. Ya cerita lagu mana? Jadi satu hari nah tok dala kita Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi nak pergi ke Mekah. Kamana dia nak pergi ke Mekah dia kena buat pasport lagi, kena buat jawazus safar. Bahasa Arab panggil jawazus safar, yakni pasport ataupun dikata sambutan. Kamana dia nak buat pasport tu dia pasti kena pakai gambar. Dia kena pakai gambar tepek di pasport dulu, pakai gambar 2 tepek ataupun 1 tepek di pasport. Lah ni dia tak ada pakai gitu, pakai buku gambar, masuk dalam tu lalu dah. Masuk dengan orang panggil ngakam ke apa ni, masuk dalam pasport tu lalu dah. Kemudian tu dalam kita nak pergi ke Mekah pasti nak buat pasport. Kemudian nak buat pasport saat itu dia mau kata yang tuan guru, ya syekh, nah, ya fadilatul syekh. Nah, kemudian bapa nak pergi ke Mekah tapi bapa nak kena buat pasport. Pasport tadi dia kena pakai gambar. Nak tahu kata gambar ni pasport siapa. Kemudian dia terbuka, dia duduk tak belakang kuda. Tu dalam kita duduk tak belakang kuda, dia mau buku gambar perang. Gambar ambil dulu apa itu dia tengok kan. Oh buku gambar ambil dulu sedap dia lah ni dah. Lah ni buku dia siapa. Yang ambil dulu kasi gulung dah. Fing gulung 30 neping dah. Oh nak buat cak sosok mula tu pula ni. Kalau buku 10 orang tu malah kata apa dah kan. Oh nyoh fikir kalau buat tindak kerja baik ke keluar takutnya tak molek. Sebab basuh ni 30 neping ya. Pakamal lebih dah tu tak boleh dah lah ni, tak apa nak perah 1000 ping tak ada apa lah ni kan. Jamai dulu, zaman dulu ni ya kena 30 nek ping 35 ping. Apabila pukul saat itu di atas belakang kuda, nampak kuda saja. Nampak kuda saja, pak kuda tu dalam nak ni kuda daripada mana? Amun oya sikit-sikit. Bagi orang guru bagus tu orang tua-tua kita mungkin dia tahu. Tu dalam kita naikkan kuda, sani kuda daripada mana? Yakni kuda yang dihadiah daripada Tok Pose. Mula bapa Tok Pose, Tok Pose ni yang mengakukan Nurullah Haji Abdul Rahman bin Arsyadi adik akak dia, dan Tok Pose dikatakan kakak akak bagi Tok Dala. Maka Tok Pose yang wikan kuda kepada Tok Dala supaya kuda padi. Maka Tok Dala kita nak duduk tak belakang kuda ni, dia mau pukul gambar perah weh. Bagi basuh tubik kuda saja, Tok Dala tak tubik duduk tak belakang kuda sana. Sebab apa? Ni inilah nak kata sebab amalan Tok Dala dia tu berkat dan dia istiqamah di amalan dia istiqamah di amalan dia. Siapa gambar dia tu orang pukul tu curi pukul pun tak lekat.
Duk nampak kuda situ Tok Dala tak nampak. Tuhan tak izin kepada orang ambil gambar Tok Dala. Cuba kita tengok dalam Facebook semua, gambar Tok Dala ada gambar sekeping yang gambar dia masa hidup dia. Gambar masa dia umur 17-18 tahun. Gambar lepas pada tu buku tak lekat. Kerana berkat amalan dia. Apa amalan Tok Dala? Masya-Allah ibu bapa dengan amalan. Ibu bapa buat amal ni. Pokok kita nak pakai awak amal lah ni. Pak kita tengok, cuba kalau pok kita pakai awak amal, InsyaAllah kawin dengan mudah-mudah Tuhan akad. Kalau pok kita pakai doa-doa, Tuhan akad dengan mudah-mudah naik ke langit. Pok kita nak pakai awak amal, bukan pakai doa kecek. Nak pakai awak amal, kena rajin awak amal, kena jagakan sunat kapit waktu qabliyah, ba'diyah, kena semaya, jagakan jemaah, jagakan Quran, jagakan selawat dan Nabi. Barulah di tempatan kita dirahmati oleh Allah, di dalam kawasan kita dingelubungi oleh rahmat Allah, di kawasan kita Allah Ta'ala akan Ka'bala dan Tuhan buat turunkan rahmat di kawasan kita. InsyaAllah ibu bapa, Tok Dala kita ni, apakah amalan dia? Amalan dia setiap hari dia tak tinggal sunat tasbih sampai mati. Sunat tasbih kalau malam, sunat buat 2 rakaat, satu nah, buat 4 rakaat tapi 2 salat. 2 rakaat patu wisalah, 2 rakaat wisalah. Ini amalan Tok Dala semenjak daripada dia jadi tok guru sampai dia tu mati, dia tak tinggalkan salatut tasbih, yakni semaya tasbih. Usalli sunnatat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Tapi kalau nala kita nak buat 25 dalam 3 dia belum daripada selepas pada kita baca doa iftitah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lepas pada doa iftitah belum pada baca Fatihah 15, lepas daripada baca surah baca pula 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau siapa dia wa amal hak ni, maka sebut dalam kitab dan dalam hadis ini dikatakan satu amalan yang segapa, yang semulia-mulia daripada agama. Dan ini di atas apabila seorang boleh jagakan amalan tasbih, orang ini satu orang yang kuat agama, satu orang yang jaga agama, satu orang yang mumtasik ataupun mumassikun bidin, orang yang berpegang dengan agama secara tutup. Satu amalan Tok Dala. Amal nak wayak nak wipok kita bakal mikir. Sebab apa ke dulu dia berkat? Sebab apa Tok Dala pukul gambar tak lekat? Sebab keberkatan yang Allah Ta'ala bagi dia. Dia jaga kasmaya tasbih, dia tak biasa tinggal semenjak dia dari daripada jadi tok guru sampai dia mati. Yang kedua, amalan Tok Dala kita yang dia tak tinggal, baca Quran 7 hari. Tok Dala kita Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi, dia baca Quran 7 hari. 7 hari sebulan dia khatam sekali. Ini amalan dia. Yang kedua amalan Tok Dala. Dan amalan Tok Dala yang ketiganya selawat takwil ali. Gapo selawat takwil ali? Selawat lum'atul aurat. Lum'atul aurat, ya pagi-pagi lepas subuh belum pada dia nak mengajar pukul 7.30 pukul apa. Tok Dala kita belum pada dia nak mengajar pukul 7.30 tu, dia baca dah selawat takwil ali dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin basyiril mubasyirin al-awwabidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin basyiril mubasyirin fil awwalin dada. Ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin basyiril fil awwalin fil awwabina. Atau tu selawat tu 9, nah selawat Quraniyah selawat 49 tu. Ada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Dan selawat tu Tok Dala kita dia tak tinggal selawat tawali ataupun selawat lum'atul aurat. Sama ada dia duduk ponok, sama ada dia duduk tah belakang kuda, dia baca selawat ni semua-semua. Sampai satu ketika nak ya tak keberkatan Tok Dala ni, dia tu baik daripada nak tanya jabe dulu. Zaman 40-50 tahun dulu dia tu baik nak tanya nak pergi semaya-maya kawasan Jambu. Dia naik kuda kawan awak nak murid dia saat itu naik sikalali. Dia cakap Datuk Wakil dia sikalali dulu. Tu laki Tok Dala nak kuda prop. Tok Wakil turun sikalali, dah kemudian Tok Wakil turun saat itu kereta mari litah dia tak minta izin. Kereta mari litah tu tak minta izin saat itu dah. Kereta tu lepas pada tu jatuh parit. Jatuh parit lalu dah. Dah. Kenapa?
Kerana orang panggil keberkatan amalan dia. Kamu dia orang lalu tak minta izin ke dia, jatuhlah parit lalu. Ini nak yata berkat amalan nak tok guru kita di zaman dulu. Sebab tu ibu bapa kali kita nak berkat dalam rumah. Bukan berkat tak ada ni ibu bapa sekarang ni. Bukan berkat tak ada. Berkat ada tapi di atas kita guna masing-masing. Dalam rumah kita jangan maksiat banyak. Rumah kita kena duduk bersih semua. Rumah kita kena duduk suci semua. Diri kita kena suci pada hadas kecil dan besar. Rumah kita kena bersih semua. InsyaAllah keberkatan yang akan masuk di dalam rumah kita. Yang akan masuk sebab apa? Amal biasa ingat daripada orang tua amal kata dia kata Fahmung kena cuci rumah, kena bersih rumah. Apabila bersih rumah, malaikat rahmat yang masuk dalam rumah. Apabila malaikat rahmat masuk dalam rumah, mudah rezekimu, mudah kerja buatmu, mudah kerja ilmu. Sebab tu kita dalam rumah kita kena pisah malaikat masuk, malaikat rahmat masuk dalam rumah kita. Baru kita mudah kerja baru doa kita diangkat kepada langit. Dengan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Bersih diri, bersih kawasan, bersihkan cuci di dalam rumah kita, semua. Buat apa? Bukan kata sekadar kata kecek wa amal saja, tapi tepi kita cuma kotor saja tak jadi, tu tak terima. Nah, sebab tu kita tengok tu kisah daripada Tok Dalo sedikit. Mudah-mudahan kita saat itu pakak beramal lah. Di malam ni kita naknya bagi kita wa'tasimu bihablillah fi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kamu saat ni berpecah belah dan berpegang teguhlah dengan talian-talian Allah. Pegang teguhlah dengan masalahnya apa dia? Yakni dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu pegang teguh, kamu akan selamat, kamu akan berjaya dan kamu akan dapat selamat dan sampai kepada tujuan kamu. Ialah dikatakan mardatillah, ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kamu bercerai dan kamu akan runtuh, kamu akan hancur, kamu akan bercerai-berai, kamu akan nyeleweng, kamu akan berkelak kabut dengan sebab apa? Ya dengan sebab kamu saat itu. InsyaAllah dah. Pada tu dah kita dah lebih kurang insyaAllah kita dah panjangnya nanti insyaAllah semula pula. Nah, dan ada satu lagi daripada Maulana kita nak kecek. InsyaAllah kita pun bersih panjang kali. Jadi alhamdulillah sikit sebanyak yang mau malam ni kita berharap kepada pokok kita semua wa amal dengan apa yang ambo boleh amal, ibu bapa boleh amal. Patu jadi bagi insyaAllah bagi soalan ada yang mau tanya sikit tu, mau nak oyak sikit sikit yang kita nak oyak sikit soalan dia mau tanya saat ni. Dan kita pun tak cakap agak saat ni dia mau tanya, kita nak soalan sikit soalan dia mau tanya soalan dia mau tanyanya satu persoalannya seorang ibu yang sehat badan dan akal fikiran, ia heboh tanah kepada anaknya perempuan. Dengan suka hatinya dan berlalu masa 25 tahun, ibunya wafat. Tak kalau wafat ibunya, ada seorang saudaranya mendakwa di atas tanah itu, ada kesah dakwaan itu. Jadi masalah ni dakwa dia tu tak disah. Sebab apa? Ibu dia tu sudah apa? Sudah heboh tanah tu masa dia hidup lagi. Dia heboh masa dia hidup lagi. Mana kata dia beri tanah tu kepada anak para puan masa dia hidup lagi. Lepas tu bagi seorang yang dakwa selepas pada 25 tahun, mana katanya ya dakwa tu tidak sah. Sebab apa? Mana sudah peluluh daripada heboh dia tu masa ketika dia segar, akal fikir dia sempurna, akal fikir dia tu segapa sehat lagi kamar dia saat itu heboh. Mana kata heboh dia tu dikirakan sahih lagi pula betulnya. Dan satu lagi dia mau tanyanya, satu keluarga suami isteri dan seorang anak perempuan. Suami isteri itu jual tanahnya untuk menunai fardu haji. Kalau dia pergi haji duduk mari tak lama tu, anak perempuan dia berasa tak puas hati dengan sebab ayah dan ibu dia pergi jual tanah hak tok cik dia kira ke mana anak tak puas hati. Lepas tu adakah jual bagi ibu dia dan soalan tu jadi mana kata tak puas hati anak dia tu, mana kata anak dia saat itu jadi anak neraka gedok. Tapi mana katanya
hak ni deraka tak deraka di atas hati dia lah. Kalau dia niat tak molek duk cucuk ibu bapa dia, makna dia deraka. Sebab deraka ni tak kira bukan kata masa hidup ibu dan ayah saja, bahkan selepas daripada mati ibu dan ayah, kalau dia buat benda tak seronok, benda yang tak setuju, benda yang tak diizin, benda yang tak puas hati oleh ibu dan bapa, nama kata deraka. Deraka ni bukan masa hidup ibu dan bapa, bahkan selepas pada mati pun dikira kata deraka kalau kita buat benda tak puas hati. Nah, insya-Allah sekadar tu dululah. Lebih kurang kita minta kepada ni dulu. Mudah-mudahan apa yang amba kecek malam ni, amba sendiri pun kalau tak kena, kalau tak molek, nak ibu bapa sini tak tepi ni lah, tak dibucu ni. Apa tu hak mana molek itu dah daripada hidayat dan pula taufik daripada Allah. Kalau tak molek itu daripada hawa nafsu sendiri, insya-Allah dengan kata aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis tak lupa juga ucap ribuan jutaan terima kasih di atas penyampaian Bapak Fikri Jawi yang sudi hadir kepada majlis kita ahli kampung